Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai orang tercari-cari satu kaedah penyampaian yang berkesan untuk menyampaikan maksud dan hasrat kita supaya menjadi satu kenyataan yang betul-betul super. Sehingga kan mereka mencari kelas, belajar, jumpa pakar-pakar demi menguasai beberapa teknik untuk mencapaikan hasrat itu. Hari ini saya Ahmad Basri ingin berkongsi beberapa cerita yang saya percaya dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya percaya dalam masa 7 minit yang diberikan ini, kita dapat sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari mula-mula sekali saya datang, saya tertanya-tanya tentang emas. Okay. Semua di sini pernah tak tengok emas? Rupa-rupanya saya tersedar dari mimpi saya. Saya telah pun diberi emas pada tahun 1984. Tapi emas itu saya abaikan saja. Sebab saya tak tahu nak guna untuk apa. Okey? Nampak? Hari Jumaat lepas, saya telah disedarkan bahawa pentingnya emas. Baik. Sebelum itu, saya nak bertanya kepada tuan. Pernah dengar tak bidan terjun? Bidan terjun kan? Bidan mengandung pun pernah. Bagus. So bidan terjun ni satu istilah yang saya belajar dululah. Ini nak cerita tahun 84 ni cerita lah ni. Bidan terjun ni satu istilah yang cukup ditakuti oleh penceramah. Sehingga kan pensyarah saya mengatakan bahawa andai kata anda diminta memberi ceramah sebagai pengganti penceramah yang tak dapat hadir, cuba elakkan kerana kita tidak membuat apa-apa persediaan. Okey? Maknanya bila kita dijemput untuk berceramah, kita sebenarnya membrandkan diri kita. Dia akan mengefekkan kita punya reputasi. Okey? So jadi, ni nak cara masuk ke serta pasal emas ni. Okay. Emas yang saya katakan tu tadi, emas yang katakan tu tadi ialah format. Okay. Sebelum ni, bila benda tu melekat tau kat kepala saya, jangan jadi penceramah bidan terjun. So saya kata sampai bila ni komunikasi tubuh dalam tubuh kita sendiri, sampai bila aku nak mengelak? Sebab ini adalah peluang untuk aku berjaya. So apabila saya belajar saja tentang format, maknanya dalam masa yang singkat kita terus boleh merancang apa yang kita nak buat. Okey, nampak tak? Okey? Ya, betul. Daripada situ, maknanya kepentingan 3 minit pertama. Maknanya orang tak kenal kita lagi. Kita pula bidan terjun. Tapi apabila kita menggunakan kaedah format, maknanya kita berjaya meletak diri kita menjadi orang yang dinanti-nanti selepas ni. Sebab audiens dia tak tahu tu kita ni bidan terjun ke tak. Dia tak tahu. Kita ni bila kita saya percaya, cuba tuan-tuan bayangkan sebelum kita tahu tentang format ni, saya sendiri cuba bayangkan. Hang tolonglah. Jadi penceramah tak dapat ni. Macam mana ni? Aku tak prepare apa semua ni. Nampak? So, bila saya dapat saja format, dia suruh aja, maknanya dalam hati saya penuh. Nampak? So, saya terus boleh merangka.
Okey, saya minta di sini, cuba kita bangun saya. Cuba kita bangun ramai-ramai. Maknanya kita telah pun tahu yang dia punya step pertama dia adalah situasi, akibat. Cuba ikut. Situasi, akibat. Bagaimana kita nak selesaikan? Hasil. Okey. Good. Okey, emas yang seterusnya ialah intonasi. Ini dari segi latihan. Intonasi. Dulu kami diajar untuk berlatih menggunakan intonasi ini. Dan saya percaya apabila kita sentiasa menggunakan intonasi yang betul, maka perkataan-perkataan NLP akan menyetak masuk memenuhi ruang-ruang intonasi tersebut. Baik. Bermula daripada sekarang, balik rumah aja kita kena bercakap dengan menggunakan intonasi NLP. Sebelum ni, kita kata yang jom kita pergi pasar malam. Nampak? So sekarang kita balik rumah, yang wahai isteriku yang mencintai, marilah kita pergi ke pasar malam dengan abang. Kita dapat 3 perkara penting. Baik, ini buatan dia ada apa lagi yang kemudian. So kita jangan pelik, itu perasaan orang. Sebab bila kita bermula dengan satu benda yang baru pun, kita pelik sebenarnya. Orang persekitaran kita pun akan jadi pelik. Okey, cuba kita berlatih tu. Kita cakap dengan kawan sebelah. Selepas sekarang cuba kita berlatih tu. Cakap dengan rakan sebelah anda. Cuba cakap. Ikut saya cakap Wahai saudara. Bagaimana anda begitu handsome dan bergaya hari ini? Sebelum ni, aku nampak hang semak ya. Tapi kali ini kita telah meletakkan diri kita di dalam intonasi NLP. Dan kaedah kedua juga yang kita boleh belajar. Okey, nampak? Nanti kita sambung dengan kaedah kedua.